Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijjah 16 Februari bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Allowance khas untuk petugas SMART di Turki. Juga tiada lagi pengeluaran KWSP. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan supaya semua petugas pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia ataupun SMART yang berkhidmat dalam misi menyelamat mangsa gempa bumi Turkiye dan Syria diberikan allowance khas, ia termasuk memberikan sijil penghargaan serta pingat khidmat khusus sebagai menghargai pengorbanan serta komitmen petugas terlibat. Bagaimana kita boleh tambah makna kepada penghargaan ini? Pertama, kita tentunya akan keluarkan surat sijil penghargaan dan saya usulkan pingat khidmat khusus untuk semua yang bertugas. Dan saya mencadangkan kita mengatur allowance khas kepada setiap yang mengemban khidmat. Allowance khas itu berdasarkan hari-hari mereka bertugas. Perdana Menteri berkata demikian pada sesi penerangan menteri-menteri berhubung lawatan ke Turkiye pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Isnin lalu, Datuk Seri Anwar berlepas ke Turkiye bagi menyatakan sokongan moral kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan dan rakyat negara itu yang dilanda gempa bumi yang mengorbankan puluhan ribu nyawa awal minggu lepas. Sementara itu, Perdana Menteri berkata atas permintaan Presiden Erdogan, beliau telah memberi persetujuan untuk melanjutkan tempoh perkhidmatan pasukan SMART di Turkiye. Pelanjutan tempoh itu katanya perlu kerana masih terdapat ribuan jenazah mangsa yang tertimbus dan memerlukan masa serta lebih tenaga manusia untuk mengeluarkan mangsa. Pasukan SMART pada awalnya dijadual berada di Turkiye selama 2 minggu. Ketika ini, kekuatan tim Malaysia yang berada di Ground Zero di bawah SMART adalah seramai 140 anggota, manakala 110 anggota berada di Hospital Medan di Adiyaman. Dalam pada itu, Parlimen turut dimaklumkan dana bantuan kemanusiaan Malaysia kepada Turkiye dan Syria kini mencecah 50 juta ringgit. Setakat hari ini kita telah berjaya mengumpul dana yang agak membanggakan 50 juta ringgit. Dan sebahagian besarnya ditujukan khusus ke Turkiye, termasuk umpamanya MAHB atau kumpulan Tan Sri Zahid Mokhtar, Renhil yang mempunyai operasi perniagaan besar di Turkiye. Maka sebab itulah kita dalam 50 juta itu kita agihkan 40 juta ringgit kepada Turkiye dan 10 juta ke Syria. Antara penyumbang terbesar adalah Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB yang menyumbang 23.5 juta ringgit, Yayasan Al-Bukhari sebanyak 10 juta ringgit dan Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia ACCCIM sebanyak 4.4 juta ringgit. Terdahulu, Perdana Menteri berlepas ke ibu negara dari Ankara selepas menamatkan lawatan seharinya ke Turkiye atas jemputan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri dan delegasi selamat mendarat di Kompleks Bunga Raya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang kira-kira jam 9 pagi tadi. Ketibaan Datuk Seri Anwar bersama Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas Datuk Armizan Muhammad Ali disambut Duta Besar Turkiye ke Malaysia, Emir Salim Yüksel. Pertubuhan Peduli Insan Malaysia atau Peduli Insan berlepas ke Lubnan dan seterusnya ke Turkiye serta utara Syria bagi menyampaikan bantuan dalam dua misi utama, iaitu misi bantuan musim sejuk 3 negara serta bantuan kecemasan gempa bumi Syria dan Turkiye.
Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan berkata bantuan sudah mula disalurkan bermula hari pertama bencana gempa itu berlaku dan bantuan akan diutamakan kepada mangsa yang berada di Syria melihat kepada kurangan perhatian bantuan kepada negara itu. Kita ada banyak kolaborasi yang kita buat bersama. Antaranya adalah NGO-NGO, badan-badan wakaf seperti NGO Global Ihsan, Wakaf Felda dan banyak masjid-masjid yang mengumpul dana dan menyalurkan melalui Peduli Insan. Selain itu, kolaborasi kita bersama dengan NGO-NGO yang membantu Syria. Sebanyak 29 NGO juga kita terlibat sama, yang mana itu kita bergerak asing lah, tetapi sebahagian daripada sumbangan itu akan dikumpul bersama dan diagihkan untuk saudara kita yang berada di Syria. Menurutnya lagi, Peduli Insan kini berada di Lubnan bagi menyantuni dan mengedarkan bantuan kepada lebih 10,000 pelarian Syria sebelum bertolak ke Gaziantep, Turkiye dan utara Syria bagi misi bantuan kecemasan gempa bumi. Antara bentuk bantuan yang akan disampaikan bagi misi musim sejuk berupa alat pemanas, bahan bakar, set pakaian musim sejuk, kotak makanan serta pak makanan siap hidang yang akan diagihkan mengikut keadaan dan keperluan mendesak mereka di sana. Tambahnya bagi misi gempa bumi Turkiye dan Syria pula, Peduli Insan telah mengeluarkan dana kecemasan awal berjumlah RM250,000 untuk kegunaan segera dalam memberi bantuan kepada mangsa gempa di Syria dan Turkiye. Selain itu, Peduli Insan turut memberi fokus bantuan kepada kanak-kanak yang berada dalam keadaan trauma selepas bencana. Alhamdulillah, Peduli Insan menghantar pasukan pemulihan trauma seawal mungkin bagi menangani trauma kanak-kanak dengan pelbagai bantuan seperti coklat, permainan, penceritaan dan sebagainya untuk menyokong emosi kanak-kanak ketika ini. Orang ramai yang ingin menyalurkan sumbangan bagi bantuan kecemasan gempa bumi Syria Turkiye boleh berbuat demikian menerusi akaun rasmi Peduli Insan Malaysia yang tertera atau layari laman web www.peduliinsan.org. Median simpanan ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi semua kaum turun 50% berbanding tahun sebelum pandemik COVID-19. Di Malam Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata keadaan itu menjadi faktor kerajaan membuat keputusan untuk tidak membenarkan pengeluaran KWSP ketika ini. Beliau berkata ketika pandemik COVID-19, 8.1 juta ahli telah mengeluarkan RM145 bilion untuk kesemua 4 jenis pengeluaran iaitu air lestari, air sina, air citra dan pengeluaran khas daripada April hingga Mei 2022. Keadaan itu menjadikan median simpanan ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi semua kaum turun 50% kepada RM8,100 pada 2022 daripada RM16,600 pada tahun sebelum pandemik COVID-19. Median simpanan kaum Melayu yang terdiri daripada 7 juta ahli pula menyusut kepada RM5,500 ketika ini daripada RM16,900 pada April 2020. Ahli Bumi Putera yang lain ada 1.4 juta ahli. Pada tahun sebelum dibenarkan keluar ada RM10.6,000. Sekarang tinggal RM3.3,000 sahaja. Jadi macam mana kalau kita nak keluarkan lagi? Kalau kita nak beri kebenaran keluarkan lagi, tinggal RM55,000, tinggal RM3.3,000. Itu sebab kita tak beri kebenaran. Lagipun COVID dah selesai. Beliau berkata demikian ketika sidang media di Dewan Rakyat hari ini. Semalam Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada sesi perbahasan titah diraja di Persidangan Parlimen meminta kerajaan mempertimbangkan pengeluaran KWSP secara bersasar bagi membantu meringankan beban rakyat yang terjejas. Selepas ini, suami isteri edar dadah.
Masih bersama berita Al-Hijrah. 3 tokan dadah termasuk sepasang suami isteri berusia 45 hingga 50 tahun tumpas selepas polis menyerbu 2 premis di Yong Ping, Batu Pahat pada Isnin dan Selasa lalu. Dalam serbuan itu, kira-kira 6 kg methamphetamine dan pil Aramin 5 yang dianggarkan bernilai RM212,045 turut dirampas. Ketua Polis Daerah Batu Pahat Assistant Commissioner Ismail Dollah berkata, bekalan dadah itu dipercayai untuk bekalan 5,000 hingga 7,600 orang penagih di sekitar Batu Pahat. Ujian saringan awal air kencing, suspek pertama dan ketiga didapati positif dadah, manakala suspek perempuan negatif dadah. Membawa kita kepada sebuah rumah kediaman, sebuah rumah kedai yang didiami oleh lelaki tersebut, berhampiran dengan tempat dadah pertama dijumpai dalam motosikalnya tadi, dan telah berjaya membuat rampasan dadah 4.59 kilogram iaitu syabu yang berada di dalam sebuah bilik di premis berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media IP di Batu Pahat, Johor. Jelas Ismail, 2 suspek lelaki mempunyai 14 dan 6 rekod lampau kesalahan dadah dan jenayah. Ketiga-tiga suspek ditahan reman selama 7 hari bermula Selasa lalu untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan merangka peraturan selain membangunkan satu tribunal berhubung Akta Anti Gangguan Seksual 2021 atau Akta 840 tahun ini. Menteri ini Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia adalah fokus utama KPWKM bagi mengekang sebarang bentuk gangguan seksual dalam kalangan masyarakat, terutama kanak-kanak. Actually anti gangguan seksual tu akta dia sudah siap, dan kita sekarang ini hanya nak menghalusi dari segi prosedur untuk kita macam nak wujudkan tribunal, nak macam mana peraturan itu, and then definisi untuk kita laksanakan. Bearing in mind untuk melaksanakan perkara seperti ini kita perlu orang kata perlu pasti. We have to be we have to be very firm about what we want to do. Jadi sebab itu kita menghalusinya kerana kita nak pastikan tak adalah orang akan menyalahgunakan akta tersebut. Beliau berkata demikian pada majlis KPWKM bersama media 2023 di Ibu Negara malam semalam. Mengulas lanjut, beliau berkata akta tersebut telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong pada 8 Oktober lalu dan diwartakan 18 Oktober tahun lepas. Tambah beliau, kerjasama rapat antara pihak media amat penting dalam membantu KPWKM untuk memberi kesedaran kepada masyarakat akan adanya akta tersebut dan kebaikannya lebih-lebih lagi kepada mangsa keganasan tanpa mengira usia dan jantina. Impian pelajar-pelajar asnaf yang berasal dari kampung Kilugus ingin belajar di sekolah agama yang terletak berdekatan akhirnya tercapai. Ia apabila projek pembinaan sekolah agama yang diusahakan Yayasan Ikhlas di kampung Kilugus, Kuala Penyu, Sabah siap sepenuhnya. Projek Sekolah Agama Rakyat di Kampung Kilugus kini 100% siap dan dianggarkan akan dipenuhi dengan segala kelengkapan dan keperluan perabot pada pertengahan Februari 2023. Sekolah Agama Rakyat ini bakal memberi manfaat kepada 3 buah kampung yang berdekatan, iaitu Kampung Melikai, Kampung Sinopokan dan juga termasuk Kampung Kilugus sendiri. Manakala pembinaan sekolah agama di Kampung Sangkabok bakal memberi manfaat kepada 4 buah kampung, iaitu Kampung Jagus, Kampung Lambidan, Kampung Tanjung Aru dan Kampung Sangkabok sendiri. Setiap sekolah ni pula yang kita nak buat nanti akan beri manfaat kepada ramai pelajar. Satu sekolah tu boleh menempatkan 210 orang pelajar dan kita akan sediakan 6 buah bilik darjah, ada 1 bilik guru. Dan kita akan siapkan juga dengan 6 orang guru dan 1 orang kerani. Kita akan siapkan juga dewan serbaguna, surau dan juga kantin. Jadi sekolah nanti kita akan usahakan juga untuk lengkapkan dengan kemudahan asas. Paling asas adalah sumber air bersih, sumber tenaga elektrik dan juga sistem kumbahan yang moden. Jadi ini cita-cita kita lah supaya anak-anak di pedalaman ini dapat belajar sama seperti kita yang duduk di bandar ini.
Tambahnya, Yayasan Ikhlas turut menjalinkan kerjasama dengan Majlis Dakwah Negara MDN Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah dan Mufti Negeri Sabah. Yayasan Ikhlas mengajak semua badan-badan korporat dan orang ramai agar bersama-sama menyumbang bagi projek pembinaan sekolah yang akan datang. Sila layari atau menyumbang di sekolahagama.com atau sumbangan boleh disalurkan ke nombor akaun yang tertera atau hubungi talian 019-611-5954. Untuk maklumat lanjut, layari sekolahagama.com. Kementerian Kejaraya KKR menyasarkan sekurang-kurangnya 15% pengguna lebuh raya di negara ini menggunakan kenderaan elektrik EV menjelang tahun 2030. Menterinya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata sasaran itu selaras dengan pelan pembangunan mobiliti rendah karbon 2021-2030. Yang waiting list saya difahamkan ada 10,000. Maknanya memang ada minatlah untuk menggunakan EV ni. Sebab itu untuk kita nak menggalakkan lagi, nak memudahkan lagi mereka yang menggunakan kenderaan EV ni, disediakan kios-kios di jalan-jalan lebuh raya ini, termasuk kita di sini pengecas pantas ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pengecas Berkelajuan Tinggi Tenaga Nasional Berhad TNB Elektron di Lebuh Raya Plus di kawasan Rehat dan Rawat RNR Aikro hari ini. Lokasi yang menyediakan pengecasan pantas itu ialah di RNR Aikro arah utara, RNR Tapah arah utara dan RNR Paka arah utara. Kesemua pengecas pantas kenderaan elektrik DC TNB Elektron berkenaan boleh digunakan secara percuma hingga penghujung Februari ini. Cacat penglihatan sejak berusia 20 tahun. Itu penderitaan yang dialami Nur Samsiah Maksah atau Puan Sam. Prihatin dengan penderitaan beliau, skuad Hijrah Prihatin Kisah Mereka tampil menghulurkan bantuan selaras dengan misi skuad itu untuk berkongsi rezeki. Bantuan diserahkan di kediamannya di Desa Pandan, Kuala Lumpur yang diketuai Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat Saiful Lizan Siddiq bersama Pengurus Pembangunan dan Perolehan Kandungan Nur Jannah Muhammad Saleh. Ia merupakan misi kedua bagi edisi Hijrah Prihatin tahun ini. Kita di sini alhamdulillah Hijrah Prihatin kita memberi sumbangan wang tunai bersama-sama juga dengan peralatan pengukuran kesihatan di mana kan musim-musim sekarang kan kesihatan tak menentu, jadi dengan pengukuran equipment kesihatan ni untuk membantu Puan Samsiah lah bersama keluarga untuk manfaatkan. Dari samping itu juga kami ada seperti biasalah kita ada membekalkan bekalan-bekalan untuk makanan untuk Puan Samsiah sekeluarga. Kunjungan skuad Hijrah Prihatin turut disertai peserta Akademi Qura Tilmizah Syahirah serta penaja dari Delima Emas dan Yayasan Ikhlas. Di sini hari ini kami mendapat tahu bahawa beliau memerlukan telefon bimbit. Alhamdulillah, syarikat kami ini telah dapat menyumbangkan sedikit, iaitu sebuah telefon bimbit untuk memudahkan beliau untuk berhubung dengan sanak saudara. Dan kami juga telah memberikan beberapa produk ayam yang juga dapat membantu beliau untuk memasak untuk anak-anak. Alhamdulillah, saya bersama-sama dengan TV Al-Hijrah pada hari ini mewakili Yayasan Ikhlas dalam program Hijrah Prihatin bersama-sama turun padang ke rumah Puan Syamsiah ataupun Puan. Alhamdulillah kita berjaya memberi sumbangan iaitu berupa beras, biskut, tepung dan juga keperluan asas berserta dengan wang tunai untuk meringankan beban Puan Syamsiah sekeluarga lah. Sementara itu, Nur Samsiah Maksah bersyukur atas bantuan yang diterima dapat membantunya berdepan dengan kos sara hidup yang semakin mencabar. Menurut Nur Samsiah, kekurangan yang dialaminya bukanlah ruang untuk menagih simpati, sebaliknya dianggap sebagai peluang untuk mendedahkan perniagaannya. Alhamdulillah, saya berbesar hati sangat dengan daripada Delima Emas, Yayasan Ikhlas dan Al-Hijrah Prihatin dengan keedah sumbangan dibagi kepada saya. Tapi saya sebagai seorang OKU tak naklah jadikan status OKU itu sebagai
status untuk menagih simpati. Cuma kaedah yang dibagi oleh Ahli Hijrah bagi ruang kepada saya untuk mendedahkan aktiviti jualan saya. Sumbangan kepada Nur Samsiah boleh disalurkan ke akaun yang tertera. Skuad Hijrah Prihatin akan meneruskan misi mereka ke Negeri Sembilan menerusi program berkatan sempena cuti sekolah. Selepas ini, salji runtuh. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP menerusi syarikat milik penuhnya Perbadanan Kemajuan Ekonomi Islam Negeri Perak Sendirian Berhad atau PSB secara konsisten aktif dalam usaha memberi kesedaran mengenai amalan berwakaf. Usaha itu diperluas dengan pemeteraian memorandum antara PSB dan 4 agensi korporat iaitu Takaful Malaysia, Bank Simpanan Nasional, Wasiah Shop dan Asri Ahmad Academy bagi memperbanyakkan saluran berwakaf meliputi pelbagai aspek. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif PSB Megat Faizal Muhammad Zabri berkata, menerusi kerjasama itu, pelbagai perancangan bakal dirangka melibatkan instrumen wakaf, antaranya menerusi aktiviti dakwah, kutipan dan inovasi yang berteraskan kepada kepakaran 4 rakan kerjasama itu. Dengan kerjasama ini, kami berharapkan kita dengan rakan-rakan strategik akan dapat berkongsi platform dan juga kelebihan-kelebihan masing-masing lah dalam menjalankan dan memajukan lagi pengurusan dana wakaf di negeri Perak. Megat Faizal berkata MOU pihaknya bersama Takaful Malaysia dan Wasiah Shopee bagi pelaksanaan program pewakafan selepas meninggal dunia berdasarkan instrumen wasiat. Bagi kerjasama bersama BSN pula, PSB akan menambah kutipan melalui kemudahan berwakaf bagi menggalakkan lebih ramai umat Islam melaksanakan wakaf secara tunai. Manakala Asri Ahmad Academy, kerjasama itu dibuat melalui perancangan program pendidikan melibatkan pelaburan saham patuh syariah dalam masa sama membuka peluang kepada pelabur saham untuk berwakaf. Pada majlis MOU itu, PSB menerima sumbangan dana wakaf berjumlah RM100,000 dari Takaful Malaysia dan RM20,000 daripada Bank Simpanan Nasional. Ditubuhkan pada 28 Jun 2012, PSB yang menjalankan perniagaan menjurus kepada sektor perladangan, kesihatan dan hartanah merupakan penyumbang kepada sayap ekonomi negeri Perak. Dalam tempoh 9 tahun, PSB telah menyalurkan dividen kepada MAIP sebanyak RM31.7 juta. Antara projek wakaf berskala besar yang dilaksana Perbadanan ialah pembinaan pusat hemodialisis wakaf dengan peruntukan berjumlah RM2.9 juta di atas tanah wakaf Masjid Sultan Alang Iskandar, Kampung Datuk Seri Kamaruddin di Manjung, Perak. Pembinaan hasil sumbangan sepenuhnya orang ramai dan badan korporat itu telah memberi manfaat kepada 29 asnaf penghidap sakit buah pinggang di daerah itu serta pesakit lain. Selain itu, PSB turut bergiat aktif dalam pembangunan perladangan sawit di atas tanah wakaf seluas 1,850 ekar di Besaut Sungkai bagi tujuan soraan masjid-masjid di seluruh negeri Perak, dan sejak 2013 sehingga kini, PSB berjaya menyumbang sejumlah RM2.46 juta kepada MAIP hasil keuntungan ladang berkenaan. Selain menguruskan pajakan tanah wakaf di ladang milik MAIP di Mukim Sungai Siput sejak 2020 dan kini telah menyumbang sebanyak RM4.8 juta. Wang berkenaan telah diserahkan kepada MAIP sebagai bayaran pajakan untuk tujuan saraan Sekolah Agama Rakyat Negeri Perak. Dan terbaru, PSB mengorak langkah dengan mengembelang dana wakaf tunai melalui program Wakaf 365 sebagai usaha mempertingkatkan dana wakaf tunai am sedia ada. Melalui program itu, 10,000 pewakaf disasarkan. Baik, laporan luar negara, sekurang-kurangnya 15 terbunuh dan 12 lagi cedera dalam runtuhan salji di Bandar Koruh di timur Tajikistan. 4 pangsa puri musnah sepenuhnya, manakala 35 rumah dan 5 bangunan ladang rosak sebahagian. Angka kematian dan kerosakan itu dikemas kini Jawatan Kuasa Situasi Kecemasan dan Pertahanan Awam Tajik KHF.
Banyak rumah yang ditimbus salji tebal sehingga menutupi bumbung rumah dan memusnahkan kediaman tersebut. Suruhanjaya KHF Haifa sedang mengenal pasti tahap kerosakan akibat runtuhan salji itu. Memetik laporan meteorologi, runtuhan salji dijangka berterusan sehingga Ahad. Dua pengawal kebangsaan Tennessee terkorban dalam nahas helikopter Black Hawk yang terempas di lebuh raya di Alabama, Amerika Syarikat. Helikopter itu terempas jam 3 petang waktu tempatan semasa menjalani latihan penerbangan. Kepulan asap hitam dilihat dari lokasi nahas, manakala pelbagai kenderaan kecemasan dilihat bergegas ke tempat kejadian. Siasatan berhubung kejadian itu sedang dijalankan. Tiada anggota lain cedera dalam nahas itu. Baik, sekian untuk malam ini. Ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Dan juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Herman, satukan ummah dengan ilmu dalam usaha membentuk masyarakat Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.